Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanan muttaqin. InsyaAllah kita teruskan lagi dengan pembelajaran ulum syariah tahun 1 anak-anak semua. Semoga kamu semua berada dalam kesihatan dan keafiatan. Baik. Seperti biasalah, Ustaz akan mulakan dengan akidah terlebih dahulu. Untuk akidah pada hari ini, kita akan tengok tentang ciri-ciri orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Sebelum ni kita dah belajar apa maksud kalimah syahadah, dan kita juga dah belajar juga macam mana cara melafazkan kalimah syahadah. Untuk hari ini kita tengok apakah ciri-ciri orang yang telah mengucapkan kalimah syahadah. Yang pertama, boleh baca sama-sama dengan Ustaz. Sentiasa bersyukur atas segala rahmat Allah. Kita ulang lagi sekali, sentiasa bersyukur atas segala rahmat Allah. Okey. Bersyukur ni maksudnya kita berterima kasih kepada Allah. Allah dah bagi macam-macam dekat kita berterima kasih kepada Allah. Bila kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah, ya anak-anak semua, Allah akan tambahkan lagi. Allah akan bagi lagi kita kebaikan-kebaikan yang lain. Boleh faham ya? Ni nota yang pertama. Tulis dalam buku tulis macam biasalah. Macam sebelum ni, tulis dalam buku nota nombor 1. Buku tulis akidah. Buku tulis akidah nombor 1. Tajuk dia, hari, tarikh, tajuk. Kemudian yang ni nombor 1, sentiasa bersyukur atas segala rahmat Allah. Kita kena bersyukur, berterima kasih atas segala rahmat ni, kasih sayang yang Allah bagi kepada kita semua. Okey. Kalau dah okey, kita start tengok. Ustaz tunjukkan lagi pula nota yang kedua. Masih tajuk yang sama, tak payah tulis 2 kali lah. Tulis sekali saja tadi tajuknya. Lepas tulis nombor 1 tu, tulis bawah dia nombor 2 pula. Okey, kita baca sama-sama. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pegangan hidup. Ulang lagi sekali. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pegangan hidup. Okey. Al-Quran, semua orang tahulah apa itu Al-Quran. Al-Quran ni yang kita baca itulah, kitab Al-Quran selalu kita baca yang ada surah-surah tu. Dan hadis ialah perkataan, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ikut. Okey, jadi ini nota yang kedua untuk akidah. Kemudian yang ni, lepas dah siap nota yang tadi tu, nota yang seterusnya untuk akidah, kesan-kesan mengucap dua kalimah syahadah. Bila kita dah baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apa akan jadi pada kita? Pertamanya, anak-anak semua boleh salin, taat kepada Allah dan Rasul. Kedua, menjadi bukti seorang Muslim. Lagi sekali, taat kepada Allah dan Rasul, menjadi bukti seorang Muslim. Okey, itu nota untuk akidah. Okey, itu semua nota lah. Daripada yang first tadi, kedua, kemudian yang ketiga ni, semuanya Ustaz minta anak-anak semua salin dalam buku tulis akidah. Okey, seperti biasa, bila dah nota tu ada latihan sikit lah. Buka buku aktiviti akidah, buku surat 7. Boleh nampak ke bawah ni, muka surat 7. Ustaz minta maaf, gambar ni kurang jelas sedikit. Tapi anak-anak semua boleh buka muka surat 7 dan cuba buat muka surat 7 ni. Kalau tak faham, boleh PM Ustaz lah. Boleh tanya Ustaz di WhatsApp ataupun Telegram. Latihan ni. Okey, baik. Kita pergi pada ibadah. Okey, untuk ibadah, okey, tak perlu salin. Boleh buka buku teks, muka surat 22. Buku surat 22, apa yang Ustaz nak sampaikan. Okey, untuk ibadah hari ini, kita nak tengok macam mana cara untuk jaga kebersihan jasmani. Kebersihan jasmani ni maksudnya kebersihan tubuh badan kita lah, yang luaran ni kan, yang luaran. Okey, pertamanya
basuh kasut. Kan kasut sekolah tu, janganlah bagi kotor-kotor. Cara kita tak nak bagi kotor, kita basuhlah kasut tu. Itu cara kita jaga kebersihan luaran kita. Okey, kemudian yang kedua, dalam buku teks ni tak payah salin anak-anak. Ustaz ulang sekali, tak perlu salin. Kita baca je sama-sama, kita tengok cara jaga kebersihan jasmani macam mana. Okey, yang kedua, menyapu lantai. Kalau ada kotor-kotor kat rumah tu, ada sampah-sampah ke, tolonglah ibu dan ayah ke, tolong sapu lantai. Kemudian yang ketiga, berus gigi. Ni mestilah semua mesti berus gigi kan, bangun pagi, gosok gigi. Tu bangun pagi tu kena berus gigi, tu cara kita jaga kebersihan kita. Kalau tak nanti mulut kita berbau kan, mulut kita berbau. Islam tak suka kita dalam keadaan kotor ataupun dalam keadaan yang berbau macam tu lah. Kita kena berus gigi. Okey, yang terakhir mandi. Mandi ni paling wajib lah. Kalau nak jaga kebersihan tubuh badan, mesti kena mandi. Sebab kalau tak nanti bakteria ataupun kuman-kuman akan ada dekat badan kita. Sekarang ni pun kita dalam keadaan COVID-19. Jadi lebih banyaklah kita kena selalu basuh tangan kan, jaga kebersihan kita supaya kita terhindar daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Okey, seterusnya pergi muka surat sebelah. Muka surat 23 tak perlu salin juga. Kalau tadi kita jaga kebersihan tubuh badan, macam mana nak jaga kebersihan jiwa pula? Kebersihan hati kita. Okey, yang pertamanya baca Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, hati kita akan rasa tenang, kita rasa nyaman. Okey, kedua, puasa. Darjah 1 mungkin tak larat kot. Tak semua yang larat lah nak puasa kan. Tak apa, insya-Allah. Nanti kamu dah makin dewasa, kita cuba untuk berpuasa. Puasa ni boleh buatkan hati kita bersih. Okey. Ketiga, solat. Solat ni penting sangat anak-anak. Kalau kita solat, kita akan dekat dengan Allah. Hati kita akan tenang. Hati kita akan bersih. Ni cara untuk bersihkan hati ataupun jiwa kita. Dan yang terakhir ialah bersedekah. Kita sedekahlah dekat orang. Tak kisahlah, tak perlu banyak duit pun kan. Sedekah apa yang kita mampu sedekah. Bila kita bagi dekat orang lain, hati kita akan rasa tenang, jiwa kita akan jadi bersih. Ustaz harap anak-anak semua bolehlah faham sikit-sikit. Kalau tak dapat nak faham semua pun, apa yang Ustaz sampaikan ni mudah-mudahan anak-anak semua boleh dapat kebaikan dan amalkan apa yang Ustaz sampaikan ni. Okey, baik. Untuk ibadah, last yang terakhir sekali, ada latihan muka surat 11, buku aktiviti ibadah. Muka surat 11, Ustaz ulang, muka surat 11, buku aktiviti ibadah. Senang je. Hanya pekatkan aja tulisan ni. Mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan salat 5 waktu, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan haji. Ni semua kita panggil sebagai rukun Islam. Ustaz ulang lagi sekali. Rukun Islam. Ni semua rukun Islam kena ingat tau. Nanti sampai bila-bila kita kena ingat ni. Okey, ni latihan dia, pekatkanlah dengan pensel ke, dengan warna ke, terpulang masing-masing. Okey, baik anak-anak semua, Ustaz rasa itu saja daripada Ustaz Syahid untuk minggu ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semua dan selamat menyambut awal Muharram. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.